Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali. Diharapkan semua murid berada di dalam keadaan yang sihat walau di mana sahaja kamu berada. Pada hari ini, kamu masih lagi bersama dengan cikgu di dalam kelas Bahasa Melayu tahun 1. Untuk makluman murid-murid, kita masih lagi di dalam tema 2 iaitu Masyarakat Muhibah. Pada hari ini, kita masih lagi berada di dalam unit 4 iaitu Rakan Sekelas dengan tajuk Sehari di Sekolah. Dan untuk makluman murid-murid, pada hari ini cikgu akan memberi fokus kepada aspek tata bahasa iaitu kata nama khas. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pelajaran, marilah kita lihat standard kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk makluman murid-murid, standard kandungan yang akan kita pelajari ialah 5.1, iaitu memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran 5.1.1 memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata mengikut konteks. 2 Roman kata nama khas. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, marilah kita lihat objektif pembelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran hari ini. Diharapkan pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat: pertama, memahami dan mengenal pasti kata nama khas di dalam teks. Kedua, murid dapat menulis ayat menggunakan kata nama khas dengan betul. Cikgu harap semua murid telah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu masing-masing. Murid-murid boleh membuka buku teks Bahasa Melayu tahun 1 di halaman 25. Tetapi sebelum itu, marilah kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kata nama khas. Kata nama khas ialah kata yang merujuk khusus kepada orang, tempat, benda dan haiwan. Sebelum itu, mari kita lihat beberapa contoh bagi kata nama khas untuk orang. Contohnya ialah Adam. Selain Adam, mungkin orang itu bernama Ahmad, Abu, Ali dan sebagainya. Manakala contoh kedua ialah cikgu. Cikgu itu namanya siapa? Contohnya, cikgu ini ialah Cikgu Siti. Gambar seterusnya ialah gambar seorang doktor. Jika murid-murid menyebut doktor ini sedang merawat ibu saya, doktor sahaja bermaksud kata nama am. Jika murid sebut nama doktor tersebut, contohnya Dr. Atan. Okey. Dr. Atan ialah kata nama khas. Ataupun Dr. Ali, Dr. Razlan dan sebagainya. Dan contoh seterusnya ialah Puan Sanggita. Puan Sanggita ialah kata nama khas. Okey. Berikut ialah contoh kata nama khas bagi tempat. Tetapi jika murid menulis, saya tinggal di kampung itu. Kampung itu bermaksud kata nama am. Ingat ya murid-murid, kata nama khas ialah kata nama khusus bagi sesuatu tempat. Contohnya seperti Kuala Lumpur, Kampung Seberang, Ladang Bari, Taman Murni dan Tasik Kenyir. Contoh lain ialah Taman Dahlia, Taman Cempaka. Okey, di sini juga murid-murid boleh melihat kata nama khas bagi kereta. Contohnya, gambar berikut menunjukkan kereta Perodua Alza. Untuk pengetahuan murid-murid, di Malaysia terdapat berbagai jenis kereta. Contohnya Honda,
kereta wajah, kereta Myvi. Jadi, nama-nama kereta tersebut merupakan kata nama khas. Okey, di sini juga cikgu sertakan contoh bagi kata nama khas bagi kasut. Kasut berikut ialah kasut bata. Okey, bata ni merupakan kata nama khas. Di sini juga cikgu ada sertakan kata nama khas bagi televisyen. Contohnya, televisyen berikut mempunyai jenama Samsung. Ataupun dengan kata lain, kata nama khas bagi televisyen tersebut ialah Samsung. Dan kata nama khas bagi alat tulis berikut ialah stabilo. Ingat ya murid-murid, kata nama khas merujuk kepada sesuatu nama khusus bagi benda yang ditunjukkan. Untuk pengetahuan murid-murid, sebenarnya kita selalu memberi gelaran ataupun nama bagi haiwan mengikut kategori. Contohnya kucing, ikan, harimau dan sebagainya. Tetapi dari segi kata nama khas untuk haiwan, contohnya kucing. Nama khas bagi kucing, contohnya kita selalu memberi gelaran bagi kucing dengan nama si comel, si gebu, si tompok dan sebagainya. Jadi si comel ini merupakan contoh bagi nama khas untuk kucing. Di sini juga cikgu sertakan nama khas bagi harimau. Di dalam buku cerita, kita selalu melihat harimau diberi nama sebagai Pak Belang. Untuk maklumat murid-murid, buaya di dalam buku cerita selalu disebut sebagai Sang Bedar. Jadi, Sang Bedar merupakan kata nama khas bagi gambar tersebut. Manakala bagi burung tersebut, nama khas bagi burung ini ialah burung merak. Jika murid menulis nama haiwan ini ialah burung sahaja, ia disebut sebagai kata nama am. Tetapi sebaliknya, jika murid menulis nama burung ini ialah burung merak, nama burung tersebut dikategorikan sebagai kata nama khas. Ingat ya murid-murid, kata nama khas mesti ditulis dengan menggunakan huruf besar pada awal sesuatu perkataan. Murid-murid boleh merujuk semula contoh-contoh perkataan yang telah cikgu berikan pada awal video tadi. Setiap perkataan dimulakan dengan huruf besar dan cikgu telah warnakan huruf besar tersebut dengan warna merah. Berikut merupakan contoh kata nama khas bagi haiwan. Nama haiwan tersebut ialah sang kancil. Huruf S dan huruf K ditulis dengan dimulakan dengan huruf besar. Manakala contoh kedua ialah Puan Maria. Puan Maria ialah kata nama khas bagi manusia ataupun orang. Huruf P dan huruf M ditulis bermula dengan huruf besar. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami mengenai kata nama khas daripada penerangan yang telah cikgu berikan pada awal video tadi. Jadi, murid-murid boleh membuka buku teks Bahasa Melayu di halaman 25. Mari baca bersama-sama dengan cikgu. Pada hari ini, kita akan membaca tajuk Sehari di Sekolah. Nama saya Aileen. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah, Tanjung Malim. Kawan baik saya Rina, Halim dan Prima. Kami belajar di kelas tahun 1. Okey. Jika murid lihat di dalam buku teks murid-murid boleh melihat beberapa keping gambar yang telah diberikan.
Dan daripada petikan ringkas yang diberikan serta gambar, mari kita kena pasti bersama-sama apakah kata nama khas yang terdapat di dalam petikan dan gambar. Okey, jika murid lihat kata nama khas di dalam petikan, perkataan pertama ialah Aileen. Aileen merupakan kata nama khas bagi orang. Dan perkataan kedua yang murid-murid boleh kenali sebagai kata nama khas ialah Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah Tanjung Malim. Huruf bagi sekolah dimulakan dengan huruf besar. Dan huruf K bagi kebangsaan juga ditulis sebagai huruf besar. Begitu juga dengan huruf T bagi taman. Serta huruf M yang ditulis sebagai huruf besar bagi perkataan muhibah. Seterusnya, nama kawan baik saya ialah Rina. Rina juga merupakan kata nama khas kerana ia merupakan kata nama khusus bagi orang. Begitu juga dengan Halim dan Prima. Sekarang, mari lihat gambar yang pertama di dalam buku teks murid-murid. Okey, gambar berikut menunjukkan gambar sekolah mereka. Apa yang murid-murid rasa? Apakah nama sekolah mereka? Nama sekolah mereka ialah Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah. Jadi, nama khas bagi sekolah ini ialah Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah. Okey, di sini juga cikgu sertakan contoh ayat bagi gambar yang pertama yang telah kita pelajari. Jika murid lihat gambar yang pertama tadi, gambar tersebut merupakan gambar yang menunjukkan kata nama khas bagi sekolah. Mereka belajar di Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah. Jadi kata nama khas di dalam gambar yang pertama ialah Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah. Huruf pertama bagi setiap perkataan telah ditulis dengan huruf besar untuk kata nama khas. Contohnya, huruf S telah cikgu warnakan dengan warna merah, huruf K, huruf T dan huruf M. Jadi, untuk setiap kata nama khas, huruf pertama mesti ditulis dengan huruf besar. Gambar kedua menunjukkan gambar kelas Aileen dan rakan-rakannya. Kelas Aileen merupakan kelas tahun 1 Gemilang. Jadi, kata nama khas bagi kelas berikut ialah 1 Gemilang. Contoh ayat ialah Aileen, Rina, Halim dan Prima belajar di kelas tahun 1 Gemilang. Bagi setiap kata nama khas di dalam ayat, cikgu telah tulis dengan huruf besar dan diwarnakan dengan warna merah. Okey, di dalam gambar yang ketiga ini, murid-murid boleh melihat seorang guru sedang melakukan aktiviti pendidikan jasmani bersama murid-murid. Kata nama khas bagi gambar ini ialah Puan Salmah binti Salim. Puan Salmah binti Salim merupakan kata nama khas bagi gambar tersebut. Di sini juga cikgu sertakan contoh ayat bagi gambar tersebut. Puan Salmah binti Salim ialah guru pendidikan jasmani kami. Jadi, perkataan kata nama khas telah cikgu tulis dengan dimulakan dengan huruf besar. Dan cikgu warnakan dengan warna merah supaya murid dapat mengenal pasti cara menulis kata nama khas yang betul. Mari kita lihat gambar keempat yang terdapat di dalam buku teks bersama-sama dengan cikgu. Okey, di dalam gambar tersebut kelihatan 3 orang murid sedang berbual-bual. Tempat yang diduduki oleh mereka dikenali sebagai dataran gemilang.
Dataran gemilang merupakan kata nama khas bagi nama tempat tersebut. Di sini juga cikgu ada sertakan contoh ayat bagi gambar tersebut. Halim sedang berbual-bual bersama Aileen dan Prima di dataran gemilang. Murid-murid boleh melihat cara menulis kata nama khas yang betul di dalam ayat yang telah cikgu sertakan. Mari kita lihat gambar kelima yang terdapat di dalam buku teks murid-murid. Gambar tersebut menunjukkan 4 orang murid sedang mengulang kaji pelajaran. Mereka ialah Aileen, Rina, Halim dan Prima. Di sini juga cikgu ada sertakan contoh ayat bagi kata nama khas tersebut. Aileen, Rina, Halim dan Prima sedang mengulang kaji pelajaran. Ingat ya murid-murid, kata nama khas bagi gambar tersebut ialah Aileen, Rina, Halim dan Prima. Mereka merupakan kata nama khas bagi orang. Ini merupakan gambar yang terakhir yang terdapat di dalam buku teks murid-murid. Mari kita lihat perkataan yang terdapat di pintu pagar utama sekolah. Di pintu pagar utama sekolah terdapat perkataan Tanjung Malim Perak. Sekolah ini terletak di Tanjung Malim Perak. Tanjung Malim Perak merupakan kata nama khas bagi tempat. Cikgu juga ada sertakan contoh ayat bagi gambar tersebut. Sekolah mereka terletak di Tanjung Malim Perak. Huruf S diwarnakan dengan warna merah kerana ia merupakan huruf besar yang ditulis pada awal setiap ayat, manakala perkataan Tanjung Malim Perak merupakan kata nama khas dan huruf awal seperti T, M dan P ditulis dengan huruf besar kerana ia merupakan kata nama khas. Untuk latihan pada hari ini, murid-murid boleh membuka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Murid-murid boleh membuka halaman 26. Mari kita lihat latihan yang terdapat di dalam buku aktiviti kamu. Murid-murid boleh membaca buku aktiviti bersama-sama dengan cikgu. Nama saya Rina binti Ramli. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah, Tanjung Malim Perak. Saya mempunyai kawan daripada pelbagai keturunan. Mereka ialah Halim, Aileen dan Prima. Kami belajar di kelas tahun 1 gemilang. Guru kelas kami ialah Puan Salmah binti Salim. Mata pelajaran kegemaran kami ialah Bahasa Melayu. Kami selalu belajar bersama-sama. Kami juga bermain bersama-sama. Seterusnya, murid-murid boleh membuat latihan yang disediakan dengan berpandukan video cikgu mengenai kata nama khas yang telah kita pelajari tadi. Setakat ini sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid dalam membantu murid-murid mengenal pasti kata nama khas. Dan pesanan cikgu yang terakhir, jangan lupa isikan masa lapang kamu dengan aktiviti yang berfaedah. Dan sentiasalah jaga diri dan jaga kesihatan. Sehingga kita berjumpa lagi di dalam kelas yang akan datang. Bye-bye.